Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di penghujung Ramadan. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka shiyamid dahri." Sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka seumpama ianya berpuasa sepanjang tahun. InsyaAllah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kita teruskan istiqamah dengan melakukan puasa sunat 6 Syawal. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-22. Insya-Allah pada kali ini kita akan membicarakan mengenai pentafsiran ayat ke-23 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alimallahu fihim khairan la'asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, maka tentulah Dia menjadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar dengan keadaan yang demikian, nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitab Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-23 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui jiwa orang kafir ini lebih cenderung kepada kebaikan dan kebenaran serta beriman dan menerima petunjuk, maka sudah tentu Allah telah memberikan taufik kepada mereka untuk mendengar firman-Nya dan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah telah mengetahui bahawa orang kafir itu tidak mempunyai kebaikan dalam diri mereka. Ini kerana mereka telah digolongkan ke dalam golongan yang dikunci mata hatinya sehingga tidak dapat menerima petunjuk iman dan ketaatan. Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan nasihat dan petunjuk, maka sudah tentu orang kafir tidak mahu menerima dan tidak mahu tunduk kepadanya. Ini kerana hati mereka telah dikunci terlebih dahulu dan tidak mahu menerima petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana perasaan benci mereka kepada baginda dan umat Islam. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahawa golongan kafir itu terbahagi menjadi 4 golongan, iaitu pertama, orang yang keras kepala serta berpura-pura mendengar dan menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka menutup telinga masing-masing daripada menerima kebenaran. Kedua, orang munafik yang berpura-pura mendengar dan menerima petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak memahami apa yang mereka dengar daripada baginda. Ketiga,
orang yang mendengar untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan daripada apa yang didengarinya. Keempat, golongan yang mendengar untuk mengambil petunjuk daripada apa yang didengarinya. Golongan kafir yang keempat inilah akhirnya menjadi orang mukmin yang mendapat taufik dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi membuat kesimpulan bahawa dalam ayat yang telah lalu, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang musyrikin dengan firman-Nya yang bermaksud, jika kamu berhenti memusuhi Nabi, maka itulah yang lebih baik bagi kamu. Tetapi jika kamu kembali memusuhi Nabi, maka kami akan kembali untuk menghancurkan kamu. Manakala dalam ayat yang ke-23 surah Al-Anfal ini, Allah memerintahkan para mukmin supaya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan seruan baginda ketika mereka dipanggil untuk mara ke medan peperangan bagi membela agama Allah. Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-23 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa jika Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan pada diri seseorang itu ada asas yang baik, maka artinya akal pemberian Allah itu digunakan dengan baik. Dan sudah pasti Allah akan menjadikan telinga seseorang itu dapat mendengar atau jiwanya dapat mendengar sehingga dia terbimbing dalam lingkungan agama yang benar dan iman yang sempurna. Berlainan pula halnya dengan orang yang mempunyai akal, tetapi akal itu digunakan untuk tujuan yang salah, seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy Mekah. Ramai antara mereka yang mempunyai akal, tetapi akal mereka buruk. Contohnya Abu Jahal dan pengikutnya. Seterusnya ialah ayat walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar dengan keadaan yang demikian, nescaya mereka tidak menerimanya sambil memalingkan diri. Ayat ini menerangkan bahawa seruan Islam itu bukannya tidak sampai kepada mereka. Dan mereka juga bukannya tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebenarnya mendengar, tetapi mereka menafikannya. Bahkan mereka juga menentang dan melawan seruan baginda. Semakin lama mereka mendengar, maka semakin mereka menjauhkan diri. Mereka takut menghadapi kebenaran dan menjunjungnya kerana merugikan kehendak hawa nafsu mereka. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat yang ke-23 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ayat ini masih berbicara mengenai mereka yang tidak mendengar dan tidak menggunakan akal fikiran. Ditegaskan bahawa sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada diri mereka ada keinginan untuk menerima dan mengamalkan kebaikan, maka sudah tentu Allah menjadikan mereka dapat mendengar sehingga mereka mendapat hidayah. Tetapi Allah telah mengetahui bahawa mereka enggan menerimanya. Begitu juga seandainya selepas Allah mengetahui bahawa mereka tidak memiliki keinginan untuk menerima dan mengamalkan kebaikan, tetapi Allah menjadikan mereka dapat mendengar dalam keadaan mereka seperti itu, maka nescaya mereka akan meninggalkan juga apa yang mereka dengar. Bahkan mereka tetap enggan untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Keengganan mereka itu sangat besar keburukannya. Ditambah pula dengan sikap kepala batu kerana mereka mendengarnya dalam keadaan berpaling. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-23 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-23 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa jika orang kafir itu mempunyai keinginan untuk menerima dan mengamalkan kebaikan, maka sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan mereka mendengar seruan Islam sehingga mereka mendapat hidayah daripadanya. Tetapi jika orang kafir itu tidak mempunyai kemahuan untuk menerima dan mengamalkan kebaikan, walaupun Allah membuatkan mereka mendengar seruan Islam sekalipun, maka nescaya mereka akan ditinggalkan seruan Islam yang mereka dengar, bahkan berpaling daripadanya.
Perbuatan berpaling dan meninggalkan seruan Islam ini adalah disebabkan kerana mereka bersikap degil dan keras kepala untuk menerima agama Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, ada di kalangan orang Islam yang seakan-akan mempunyai sikap yang hampir sama seperti mana orang yang membenci dan memusuhi Islam. Apabila mereka diajak supaya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, mereka enggan menerimanya, bahkan berpaling dan meninggalkan seruan tersebut. Perkara ini termasuklah golongan LGBT, iaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender yang melakukan perbuatan songsang sesama sejenis dan mengubah jantina. Hakikatnya, golongan LGBT ini masih wujud dalam masyarakat kita pada hari ini. Apabila mereka diminta untuk berhenti daripada melakukan perbuatan yang keji tersebut, iaitu berpasangan sesama sejenis dan menukar jantina, serta diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ajaran Islam, mereka enggan menerimanya, seolah-olah mencabar hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-165 dan 166, "Atatuna dzukrana minal alamin wa tazaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Patutkah kamu melakukan hubungan dengan sesama lelaki daripada kalangan manusia, dan kamu tinggalkan apa yang telah diciptakan oleh Tuhan kamu, supaya kamu dapat melakukan hubungan yang halal dengan isteri kamu. Bahkan kamu ialah kaum yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Sesiapa yang menemui orang mengamalkan amalan kaum Nabi Lut, iaitu homoseksual, maka hendaklah kamu bunuh orang yang melakukannya dan orang yang rela diperlakukan sedemikian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata bahawa la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannasin minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan orang perempuan yang menyerupai lelaki. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-23 surah Al-Anfal ini ialah: pertama, setiap Muslim hendaklah menerima setiap seruan Islam yang disampaikan, sama ada ajakan ke arah kebaikan maupun seruan yang melarang perbuatan mungkar. Ini kerana setiap seruan Islam yang disampaikan tersebut adalah bersumberkan panduan Al-Quran dan As-Sunnah serta mengandungi kebaikan kepada diri setiap Muslim. Kedua, jangan sesekali bersikap degil dan keras kepala sehingga sanggup berpaling dan meninggalkan seruan Islam yang diterima. Perbuatan degil, keras kepala dan enggan terima seruan Islam akan menyebabkan seseorang itu semakin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, semakin keras hatinya untuk menerima kebenaran Islam dan semakin terjerumus ke dalam lembah dosa dan kesesatan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.